Mai kita buat perubahan, mai awal macam Ustaz Syaril ni. Bila apa mai awal? Kalau mai lambat tu mesti bersebab. Saja-saja dah. Yang esok nak pergi ceramah pukul 4. Pukul 9 esok nak keluar lah. Pukul 10. Nak ceramah pukul 8. Siap kan? Pukul 10 keluar dari rumah, pukul 11 berhenti Bukit Gantang, makan nasi, ayam kata kuah tu sedap pun aku cukup dulu. Mesti kena makan itu dulu. Lepas tu sampai turun di gerai nombor 3, gerai orang 4. Abang dia tolong buat kupas belang 2 biji, buat dalam pedesri, saya makan nasi. Dia tahu lah kalau saya main. Bawa pergi kedai tu, makan ayam masak apa, hendak. Sedap tu. Kena itu, baru start balik. Daripada tu, nak pergi Tanjung lagi tu. Pada sekali 300 km. Tapi kita target, kita akan sampai dah perut kenyang, sampai elok-elok Zohor. Dia kena buat macam tu. Sampai Zohor, lepas Zohor, saya beritahu dah orang ingat apa, pagi tadi pun telefon. Lepas telefon baik, confirm semua. Jangan kacau aku, telefon memang aku tutup. Aku nak tidur pukul 2 sampai pukul 5.30. Dah buat jamak lah. Jamak dan kosol kita musafir 6.30 sampai meja pukul, insyaAllah aku standby lah. Ditanya orang yang selalu urus sama, tak ada masalah. Tepat waktu. Tanya hari ni, hijau, main hijau je kan? Malam ni dia buat derian pun 3 lagi. Dulu tu aku dah bukan tuan-tuan. Dia kata derian terpilih. Dia kata dia balik buka, biji punya. Tak apa dah terpilih benda kat kita nampak. Cerita macam tu. Mari kita Islam buat perubahan. Kalau dia pun main masjid awal pergi lah. Saya masjid dengan ketika baca Quran. Saya kalau masa panjang saya ni Quran. Tengok di mana ayatnya. Kadang-kadang pun jumpa aku ayatnya tak baca. Kita pun mula mana? Itu kalau kita takrifkan hijrah ni berpindah. Tapi kalau mengikut hadis, hijrah ni ialah hadis riwayat Imam Muslim. Juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini dia. Kalau ikut tepi hijrah, baca hadis ni. Okey. Kita dah baca banyak kali dah. Kita dah urai secara rekaan kalau temu kawan-kawan lain. Nak main. Orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Maksudnya, kalau saya seorang Islam yang baik, saya kena jaga lidah. Jangan mengumpat, jangan memfitnah. Tapi kita kata kat kerajaan yang zalim, tak jadi mengumpat. Kena faham dia tu. Kita cerita tentang kezaliman yang berlaku ke atas kita, tidak dianggap sebagai mengumpat. Dalil Quran An-Nisa 148, Asy-Syura ayat 41. Nak lagi secara terperinci, buka Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi kata ada 6 perkara yang tidak dianggap sebagai mengumpat. Kalau semua tak boleh cakap, kezaliman pemimpin akan terus bermaharajalela. Akhirnya malah petaka menimpa kita. Jadi pemimpin yang zalim, kita cerita dalam kuliah, sebut nama dia, tak apa. Asalkan jangan fitnah mereka. Fitnah bukan ajaran Islam, pun fitnah tak masuk syurga. La yadkhul jannah namamun, hadis Bukhari. Al-fitnatu akbaru minal qatli. Al-Baqarah 217. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Jadi jaga lidah. Jangan mengumpat.
Jangan memfitnah. An-Nisa 148 kalau yang di antara tafsir terbaik, tafsir Ish Zainuddin Hamidi. Dia sebut dan dia tafsir ayat la yuhibbullah al-jahra bis-su' min al-qawl illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak suka perkataan yang disebut secara terang-terang, melainkan orang-orang yang dizalimi. Jadi Ish Zainuddin Hamidi mentafsirkan seperti berikut: suara-suara rakyat yang dizalimi, rakyat yang kena zalim, tidak boleh dianggap sebagai penghinaan ataupun hasutan, melainkan satu cara untuk mencegah, membasmi kezaliman. Faham ni? Betul bila kita tafsir. Kalau contoh beliau orang putih, ayat yang sama Abdullah Yusuf Ali kata to prevent its recurrence. Maksudnya supaya dengan pendedahan kezaliman yang berlaku terhadap kita, moga-moga dapat membendung, mencegah supaya kezaliman itu tidak berulang. Recur ni berulang lah, recurrence tidak berulang. Kalau semua tak boleh, tak selesai masalah. Pemimpin buat zalim ke rakyat, makna zalim meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Dia guna wang rakyat sewenang-wenang, kita pakai warung, jangan cakap. Yang tu ke warung banang namanya. Faham muslimat? Nampaklah. Ni kita praktis ni dulu lah. Esok tu nak cakap ni ditulinkan. Saya lama lah tak baca ayat ni, hadis ni kan. Bagi makan sikit, esok pergi goreng sana kan. Cerita macam tu kan. Kita ada hujah, kita ada Al-Quran. Alhamdulillah bulan lepas saya di Selangor, yang berbahagia Ustaz Fathul Bari. Ustaz Fathul Bari mendengar ceramah tu. Dia kata sedap. Dia pergi kata kan. Dia duduk belakang je orang. Kan? Tu cerita kan. Ada mana ni dia sini? Dia pun training enggak yang mana satu cerai ni. Kata kemas kena ayat Quran, hadis, muka surat. Malam tu memang semua. Quran semua tafsir ada depan saya. Saya sebut muka surat semua tweet. Kan? Dia fikir ni. Saya dipahamkan dia ada. Tapi dia duduk belakang. Dia dengar hujah saya apa dia. Dia pun dengar hadis-hadis sahih. Dia fikir 2 kali juga. Nak kata cerai yang lain. Hadis Muslim, hadis Bukhari. Dia sebut nama kita. Kan? Begitu dia. Dan jadi makna dibolehkan. Orang-orang yang dizalimi boleh mendedahkan kezaliman yang berlaku ke atas dirinya. Kalau macam tu, isteri bergaduh dengan suami, suaminya zalim, isteri pergi kat qadi, qadi katanya apa dia buat kat hang, tak boleh cerita tuan qadi, nanti jadi mengumpat. Tuan qadi kata kalau bapa hang ambil balik, hang tak cerita banyak aku nak buat keputusan macam mana? Ni hujah kita boleh tunjuk nama kita boleh tunjuk tafsir mana. Boleh. 2 dari Quran, An-Nisa 148, lagi satu Asy-Syura ayat 41, wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Kedua-dua ayat ni menjelaskan orang yang mendedahkan kezaliman tidak berdosa. Kezaliman yang berlaku ke atas dirinya atau diri mereka boleh masuk rakyat. Baik. Pertama, kita dinasihatkan oleh Nabi SAW supaya menjaga lidah. Yang kedua, menjaga tangan. Tangan ni makna bagi orang-orang yang berkuasa. Kita tak nak kuasa, tetapi bagi orang-orang yang berkuasa dinasihatkan dalam hadis ini, kan, jadilah manusia yang baik kepada manusia yang lain. Jangan mentang-mentang kamu berkuasa, kamu berbuat sesuka hati kamu. Nak tahan siapa, nak tangkap siapa, tanpa bukti pun buah nyawa dulu. Boleh tak? Baiklah tuan-tuan. Cerita tangan mana-mana pun. Bila kata tangan ni, ulama syarah ialah kuasa.
Kita dengar sikit firman Allah tentang puasa. Idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. An-Nisa 58. Dan apabila kamu nak menghukum di antara manusia, hukumlah dengan seadil-adil. Jangan berzalim. Bang, mentang-mentang kamu ada kuasa di tangan kamu, jangan berlaku zalim. Tegakkan keadilan. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Surah ke-16 surah An-Nahl ayat 90. Setiap hari Jumaat khutbah kedua sebelum Tok Khatib turun mesti baca ibadallah. Baca itu di Taman Kenari lah, ribu lah kan, sampai burung kenari pun lari habis kan. Kenari ribu lah, tak berbincang kan tadi kan, kakak dia raya ni kan, cakap ada dalil, ada hujah, jangan peduli kat siapa, jangan fitnah orang kan. Sebelum nak turun, itulah pesanan. 3 yang disuruh, 3 yang dilarang. Inna Allah ya'muru bil adli. Allah banyak sekali Allah perintah kamu supaya berlaku adil. Wal ihsan, berbuat baik. Wa ita'il qurba, dan tolong kaum kerabat, keluarga terdekat. Kemudian Allah larang 3. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jangan buat kerja keji. Jangan buat kerja munkar, rombal. Jangan buat zalim. Hamba. Itu cerita. Jadi wayadihi makna tangan ialah kuasa. Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ditakdirkan menjadi penguasa, menjadi pemerintah, diperintahkan oleh Allah jadilah penguasa yang baik, yang memberi kebaikan kepada umat yang lain. Makna jangan buat zalim. Kemudian baru Nabi sebut tentang hijrah. Malamnya hadis ni orang tak berai. Pasal apa orang tak berai? Pasal ada ni pertama ni lidah tu, dia tak berani nak baca ayat. Tak salah kita kritik kerajaan yang zalim, faham? Kalau dia baca, jadi kena mulai. Apa maksud Ustaz? Orang Islam yang baik, orang Islam lain selamat dari angkara lidahnya. Lidah ni jangan fitnah, lidah ni jangan mengumpat. Kalau dia kena kurang mengumpat, itu dia kenci nanti. Nak jawab macam mana? Lebih baik dengan baca. Dia pakai baca innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Panjang hadis yang pertama dalam kitab hadis 40. Kalau cerita hijrah semua 20 buah ayat ni. Pasal ada seorang sahabat dia berhijrah ke Madinah kerana nak nikah. Jadi hijrah dia sia-sia. Cerita hadis ni. Cerita lidah jangan mengumpat, jangan fitnah. Tangan bila berkuasa, tegakkan keadilan, jangan melakukan kezaliman. Itu dia tak baca. Wal muhajir, dan orang-orang yang berhijrah. Man hajara ma Allah anhu, yakni orang-orang, inilah hijrah yang dituntut hingga ke hari kiamat, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama mana ini larangan Tuhan kita tinggal,